Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah UW 00302 Asas Pemberdayaan Keusahanan bagi session 3, iaitu Dr. Christina Andin. Berikut merupakan pembentangan bagi kumpulan 9. Sebelum memulakan pembentangan, boleh kiranya saya memperkenalkan ahli kumpulan bagi kumpulan 9 yang terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Asilis Hansi Manggang. Diikuti dengan Rita Robert Rawantas. Seterusnya adalah saudari Winnie Anamidan, Nurul Afika Fadilah Aiman binti Berman, Dayang Nur Sarina binti Mambori, dan yang terakhir adalah Sharifah Aisyah binti Muhammad. Jenis praktikum perniagaan yang kami pilih ialah perkhidmatan jenis penghematan poster dan sedikit penerangan berkaitan dengan syarikat kami. Syarikat kami ditubuhkan oleh 6 orang ahli pelajar Universiti Malaysia Sabah yang diilhamkan untuk kursus pembudayaan dan keusahanan bagi semester keempat lah. Dan jenis industri yang kami pilih adalah industri perkhidmatan. Seterusnya adalah jenis praktikum perniagaan kami ialah secara virtual event management. Dan tarikh penubuhan bagi syarikat kami adalah 1 April 2022, dan slogan bagi syarikat kami ialah We are the number one in your dreams poster service. Seterusnya adalah objektif bagi penubuhan syarikat kami, iaitu membuka syarikat yang menjual perkhidmatan poster kepada pelanggan. Seterusnya adalah memastikan pelanggan sentiasa mendapat perkhidmatan yang terbaik. Ketiga, memastikan pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pelanggan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan setiap produk yang ditawarkan sesebuah syarikat. Dan kita akan bergerak ke produk, iaitu yang pertama adalah keperluan pelanggan lebih diutamakan. Yang kedua adalah sentiasa memberi nilai tambah dan diskaun kepada setiap produk dan juga pada pelanggan setia. Ketiga ialah menyediakan perkhidmatan cetakan yang terbaik dari segi kualiti, harga dan servis. Dan yang terakhir adalah mewujudkan sistem tempahan order yang mudah, cepat dan ringkas, kemudiannya membalas tempahan tersebut dalam masa 24 jam. Seterusnya ini adalah merupakan kami punya carta organisasi bagi syarikat Your Choice Poster Service. Dan saya sendiri selaku pengarah syarikat, iaitu Julius Hansi Namanggang, dan akan dibantu oleh 2 orang pengurus pemasaran, iaitu Rita Robert Rawantas dan Winnie Anamidan, dan juga dibantu juga dengan 2 orang pengurus kewangan, iaitu Dayang Nur Sarina binti Mambori, Nurul Afikah Fadilah Aiman, dan satu-satunya pengurus operasi, iaitu Sharifah Aisyah binti Muhammad. Hasil daripada syarikat kami ataupun nilai daripada syarikat kami adalah kami dapat mengenal sesama rakan ahli perniagaan, dapat mengurus kewangan bersama-sama, mahir dalam komunikasi, pendedahan mengenai organisasi perniagaan, dan mengetahui intipati sesebuah perniagaan bersama-sama. Baiklah, kita beralih kepada media sosial. Kami mempunyai 3 platform media sosial, di mana yang pertama adalah Instagram. Seperti yang terpapar pada slide, ini merupakan tangkapan skrin untuk kami punya Instagram account dengan username ycp.company. Yang kedua adalah kami punya laman website di Facebook, di mana laman website ini juga bernama Your Choice Poster Company. Yang terakhir adalah kami menggunakan platform WhatsApp, di mana urusan jual beli adalah kebanyakannya menggunakan medium di WhatsApp. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kami adalah perkhidmatan membuat poster. Terdapat 4 jenis perkhidmatan poster yang kami tawarkan, iaitu yang pertama, poster produk jualan, yang kedua, poster iklan, ketiga, poster promosi, dan yang keempat, poster program ataupun poster aktiviti. Masalah merupakan asam garam yang akan dihadapi oleh setiap syarikat yang beroperasi. Untuk syarikat kami,
Masalah-masalah yang kami hadapi adalah pelanggan yang terhad dan juga stok yang terhad. Untuk itu, syarikat kami telah menemui jalan penyelesaiannya, iaitu yang pertama, mengoptimumkan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Dan yang kedua, setiap ahli kumpulan membuka perkhidmatan pesanan dari kawasan masing-masing. Dalam syarikat kami mempunyai masalah jaringan. Masalah jaringan dalam syarikat kami adalah berlandaskan sistem pengurusan perkhidmatan jualan atas talian yang menyebabkan kami sukar untuk berinteraksi bersama pelanggan. Jalan penyelesaian yang syarikat kami telah lakukan ialah dengan mewujudkan sistem pengurusan dalaman yang teratur, mudah diikuti dan serap pelanggan. Syarikat kami juga akan mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan di setiap urus niaga yang dilakukan. Seterusnya, masalah dalam perniagaan kami ialah masalah pulangan modal perniagaan. Hal ini melibatkan template yang kami gunakan adalah perlu dibayar dan harga yang kami berikan kepada pelanggan adalah sangat murah yang menyebabkan syarikat kami mempunyai masalah dalam pulangan modal perniagaan. Jalan penyelesaian yang syarikat kami telah lakukan ialah dengan syarikat kami telah menghasilkan beberapa template baru hasil dari syarikat kami sendiri untuk mengurangkan pengeluaran modal. Selain itu, syarikat kami juga telah memutuskan untuk menggunakan template yang sedia ada di mana-mana website dengan mengubah sedikit warna template dan latar belakang template bagi menjimatkan penggunaan wang di setiap template yang syarikat kami gunakan. Perancangan masa hadapan adalah merupakan perancangan yang perlu dilakukan agar memastikan syarikat akan lebih maju lagi. Seterusnya, perancangan masa hadapan dilakukan untuk memperbaiki lagi masalah atau kekurangan yang berlaku sepanjang syarikat ditubuhkan. Pertama adalah membuka siaran media sosial dengan lebih konsisten. Oleh itu, syarikat kita perlu lebih mempromosikan perkhidmatan yang kita lakukan di media sosial agar pelanggan atau semua orang dapat mengenali syarikat kita. Media sosial seperti Insta, Facebook, Twitter dan TikTok adalah platform yang sesuai bagi mempromosikan syarikat kita. Yang kedua adalah memperkembangkan atau memperluaskan lagi perniagaan dengan membuka cawangan dengan lebih banyak. Dengan itu, pelanggan yang jauh akan mudah untuk membuat pesanan kerana terdapat cawangan yang lebih dekat dengan mereka. Mereka tidak perlu lagi untuk pergi jauh sekiranya mereka ingin membuat perkhidmatan secara bersemuka. Yang ketiga adalah menyediakan unjuran jualan bagi tempoh 3 bulan. Ini kerana untuk melihat kesedaran pelanggan terhadap jualan perniagaan tersebut dan beberapa faktor lain. Yang terakhir adalah menerangkan kadar maksimum output untuk sesuatu pengeluaran pada tempoh masa tertentu. Ini kerana ia menjadi pengeluar dalam usaha memenuhi permintaan pelanggan. Kadar pengeluaran akan berkurangan sekiranya permintaan pelanggan tidak tinggi ataupun seimbang. Secara keseluruhannya, subjek asas pembudayaan keusahawanan ini telah banyak memberikan input dan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Selain itu, saya sebagai wakil ahli kumpulan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kumpulan kami yang bekerjasama membangunkan syarikat dengan jayanya dan mendapat ilmu dalam perniagaan dan boleh diteruskan di masa akan datang. Harapan kami kepada syarikat yang kami tubuhkan agar ianya boleh berkembang bukan saja untuk subjek APK ini tetapi juga boleh dilanjutkan ke masa akan datang. Sekian, terima kasih.